Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan, salam Aidil Adha, Aidil Fitri. Sasul pula lah. Apa khabar saudara Mizi Aziz? Macam mana raya lepas? Masih di rumah ya. Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih hadir Sabah Malam, Harimau Berantai. Man, oh good. Ada gambar baru Man? Gambar sekuntum mawar merah. Apakah saudara saya Rizal Hussein? Fui Wui, how are you? Saudara Muhammad Izwan, saudara Amir Daulah, salam. Selamat malam. Dari Sabah ya. Oh, saudara Amir Daulah daripada Sabah. Saudara Khairul Pak Lang, saudara Nazul, MN, saudara Ramli Sabran, saudara Sulaiman Ali, Nur Maria, Harimau Berantai. Gambar baru Man, cantik tu. Osman Kamil, Hafazah Abu Bakar Fazah. Zainon Abu Hassan, Azla Yusof, Halimah Hashim, Shah Ibrahim. Terima kasih hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih saudara Amir Daulah dan share and like. Itu yang saya perlukan. Saudara Abdul Habib, Samsudin Makzin, Joka, Paridan Idam, Empat Tulang Kering, Yop, Yang Maya, Zulkifli Zain, Mutalib Maknun. Saudara Edino, apa khabar Edi? Daripada kaum baru rasanya. Saudara Samsul Anwar, Nur Azhar Azizan, Saudara Hashim Alias, orang Melaka. Semoga sihat walafiat. Saudara Azmi Daud, Saudara Talam Shah. Beliau juga berkirim salam pada teman-teman yang lain. Apa khabar orang Muar? Farizah Cik Murad, Badrin Abu Bakar, Syahli Ahmad, Abu Nem. Suzaina Anwar, Saudara Kamal Bahari. Saudara Batiah Liza, Abu Samaha, Zulkifli Daud dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, akan saya santuni malam ini. Mana ada isu yang baik, akan saya utarakan malam besok. Saudara, baik. Hari ini kita sudah pun melewati 5 hari dah. 5 hari dah kita Hari Raya Aidilfitri. Dah 5 Syawal, brother. Cepatnya masa berjalan. Hari ini, hari Isnin, tanggal 17 Mei 2021. Saudara, dalam keadaan sekarang ini yang bekerja, ya, Raja Kamal Zia Bazan, masih mana yang sempat bekerjalah dengan baik. Itu saja yang termampu kita lakukan dalam keadaan sekarang ya. Saudara Jo Osman, saudara Bari Ismail. Pelaporan COVID nampak gayanya masih lagi tidak menyenangkan saudara. Hari ini jumlah keseluruhan 4,446 mereka yang dijangkiti oleh virus corona. Semalam 3,780. Jadi ada peningkatan saudara ya, Ibu Ruby. Jumlah keseluruhan adalah 474,556 warga yang telah pun dijangkiti oleh virus corona. Yang mengundang kematian paling tinggi hari ini 45 orang. 45 orang hari ini sahaja yang mengembuskan nafas terakhir mereka dalam dunia yang fana ini, menjadikan jumlah kematian terkumpul sudah 1947. Saudara Mak Isyam, green tea ya. Dan di negeri-negeri di Perlis, alhamdulillah. Nampak gayanya Perlis masih lagi sifar. Tahniah orang Perlis. Negeri-negeri lain ada peningkatan walaupun ada penurunan dan sebagainya. Di Kedah, alhamdulillah dia susut. Semalam 363, hari ini 236. Di Pulau Pinang juga, alhamdulillah, Mami, susut. Semalam 187, no? Hari ini 159. Alhamdulillah, usaha lagi untuk kita susutkan. Kemudian di Perak, Yop apa hand? Yop, nah, mikuma ni, ponjang apa benda ni? 2 hari lepas 182. Kemudian dah elok dah turun 115. Hari ini naik 203. Apa peronjangnya? Tabakor teman tengok ni. Yop, orang Perak. Bagaimanapun, saya mengharapkan warga teman-teman di negeri Perak, negeri teman, ya, pastikan jaga kebersihan, melakukan penjarakan sosial. Tak usah keluar rumah lah. Yang kerja tu terpaksa lah. Yang mana yang tak ada kerja tu, elok duduk di rumah aja ya. Di Selangor nampak gayanya peningkatan begitu ketara, saudara. Semalam 1,275, hari ini 1,650 di negeri Selangor. Di wilayah Perkestuan, susut. Semalam 342, hari ini 297. Di Putrajaya ada sedikit peningkatan. Semalam 7, hari ini 11.
Kasih Mi, Perak disebabkan hujan. Gitulah gamaknya ya. Di Putrajaya sebelah di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan pun naik. Negeri Sembilan pun naik ni. Macam manalah sahabat-sahabat saya di Negeri Sembilan, Seriau saya. Semalam 70, hari ni. Kau ke mana ni merayapnya? Naik sampai 243. Dan berdoba-doba dah ni. Sosak napas. Negeri Sembilan, 243. Semalam 70. Elok dah, tenang dah. Tiba-tiba meningkat 243. Seluruh Negeri Sembilan sekarang dah 20,875. Di Melaka, Alhamdulillah susut. Semalam 122, hari ni 80. Di Johor naik pula. Di Johor ni, gelombang di Johor memang tidak menentu. Tapi tidak begitu baik. Sebab dia masih lagi beredar pada angka 200 ke atas. Semalam 224. 2 hari lepas 433. Hari ini naik balik 391 orang yang dijangkiti oleh virus corona. Di Pahang ada susut tetapi masih lagi 3 digit. Semalam 159, hari ini 139. Dan apa hal pula di Terengganu ni? Janganlah izinkan penyu terus menangis. Di Terengganu, semalam dah elok dah single digit, double digit 58. Hari ini Terengganu naik balik 201 orang warga Terengganu. Di Kelantan dia susut sedikit. Bukan banyak. Semalam 357, hari ini 343. 3 hari lepas dah elok dah 109 saja. Tapi hari ini 343. Di Sabah susut, alhamdulillah. Rusinin semalam 87, hari ini 60 saja. Dan Labuan, alhamdulillah tiada jangkitan virus corona dilaporkan di Labuan. Tetapi di Sarawak masih lagi peningkatan begitu ketara. Kerana semalam dia meningkat daripada 324, dia naik 405, hari ini 433. Itulah laporan negeri-negeri berhubung dengan jangkitan virus corona. Kerana itu menurut Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Perintah Kawalan Pergerakan Keluarga, PKPK, bantailah PKP apa akan dilaksanakan segera. Jadi SOP PKPK ni, PKPK lah. Antaranya ialah pertama sekali anak-anak dan warga emas tidak dibenarkan lagi untuk makan di kedai atau di restoran. Warga emas, saya tak ada can lah nak makan di restoran lagi. Beruban aja Yop, tak ada can lah duduk dekat makan kedai kopi. Anak-anak dan warga emas tidak akan dibenarkan pergi ke pasar raya, kepada timpak atau di mana-mana tempat orang ramai berkumpul. Peraturan ketat anak-anak, cucu-cucu ni selepas balik sekolah atau ke mana sahaja dikendaki untuk mandi sebersih-bersihnya sebelum menyentuh sesiapa di rumah. Dan dikendaki untuk sentiasa membasuh tangan sekerap mungkin. Yang kelima, tidak boleh bersalam dengan sesiapa di mana sahaja. Hanya sekadar menundukkan kepala dan meletakkan tangan di dada. Letakkan tangan di dada, saya tak tahu itu budaya orang Yahudi. Tunduk kepala okeylah. Budaya orang Jepun pula dah. Tiba-tiba Malaysia, warga Malaysia menjadi warga Jepun. Hai, hai. Konnichiwa, hai. Gitulah keadaan saudara. Dan sentiasalah dinasihatkan mengambil vitamin C. Vitamin C dan segala vitamin dan keperluan yang penting. Banyakkan makan buah-buahan. Ya. Peraturan ini akan terpakai sehingga keadaan COVID-19 kembali kepada satu angka dan tiada kluster baru. Jadi tak boleh minum kopi, dia tak boleh makan di restoran ni sehingga jangkitan COVID-19 ini single digit. Selagi tak dapat single digit, selagi itulah tidak boleh orang dewasa, warga emas minum ataupun makan cucu-cucu di kedai tempat ramai. Kemudian kita tidak perlulah berkumpul atau bertemu jika tiada perkara yang penting. Di rumah pula kita kena sediakan kit persiapan kita untuk jika takut mana tahu jika ada berlaku jangkitan dan sebagainya. Sudah Kamal Bahari. Green tea saja, betul. Di green tea pun bagus juga. Jadi di rumah kita kena ada kit iaitu mengandungi satu paracetamol ataupun Panadol. Kemudian betadine untuk ubat kumur dan berkumur iaitu klorin ataupun gaya garam. Vitamin C dan D3. Kalau sekarang ni ada juga vitamin C dan D3. Kemudian sediakan juga B-complex. B-complex ni selalunya untuk orang yang warga emas. Dia perlu ada B-complex. Kemudian kalau boleh
kapsul untuk wap. Ada wap kapsul. Saya tak tahu itu. Dan oximeter ataupun silinder oksigen. Ini perlu ada kalau mana berlaku kadang-kadang tiba-tiba nafas sesak. Dan kita hendaklah sentiasa melakukan usaha untuk bernapas. Agaklah letih, relax sikit. Ya. Jadi COVID ni hanya di hidung sebenarnya. Yang kata pertama dia di sebelah hidung. Jadi masa pemulihan adalah setengah hari. Jadi untuk itu kita elok menghirup wap. Air panas tu ada wap sedut. Vitamin C biasanya kalau kita demam ataupun tanpa simptomatik. Kemudian kalau COVID dah mula masuk ke tekak, virus itu masuk ke tekak, jadi kita akan merasa sakit tekak. Jadi untuk ini masa pemulihannya adalah 1 hari. Jadi kerana itu kena berkumur, air panas, air suam. Jadi kita air suam ni untuk diminum. Jika suhu kemudian meningkat, elok cari paracetamol ataupun Panadol. Ya, vitamin C, B-complex. Nampak agaknya saya kena carilah semua tu sekarang ni. Sekiranya teruk sikit, kena carilah juga itu antibiotik. COVID yang menyerang pada bahagian paru-paru selalunya kita akan rasa batuk ataupun rasa sesak nafas 4 hingga 5 hari. Jadi waktu ini kita diperlukan adalah vitamin C, vitamin B-complex, kita kumur dengan air panas, oximeter, paracetamol atau Panadol, silinder jika teruk, silinder oksigen ya. Kemudian banyak cecair diperlukan, iaitu kita minum air kena banyak. Jadi latihan pernafasan. Tahap ketika hendak ke hospital. Kalau dah teruk sangat nak pergi hospital, pantaulah tahap oksigen. Sekiranya ia menghampiri 43 normal atau 98, maka anda memerlukan silinder oksigen. Sekiranya di rumah, maka tidak ada di hospital lain yang mengakui ini. Jadi nasihat dari hospital, masa pengasingan, selalunya ubat-ubat yang diambil di hospital pengasingan, jadi mereka yang baru-baru kena COVID ni, bukan serius, yang bukan masuk ICU, hospital seringkali memberikan pertama sekali vitamin C 1000. Bukan vitamin C 300, 200, 500. Ya. Vitamin C ditulis 1000. Vitamin C 1000. Kemudian vitamin E, dalam braket E huruf besar. Kemudian dari 10 hingga 11 pagi, digalakkan duduk di bawah sinar matahari selama 15 hingga 20 minit. Makan telur sesekali, bukan hari-hari. Ya saudara. Kemudian berehat dan tidur sekurang-kurangnya 7 hingga 8 jam untuk sehari. Ialah orang-orang yang warga emas ni, dia kena tidur banyak. Dah pencen, eloklah tidur. Tak payah nak merayap. Ya? Kemudian minum air sekurang-kurangnya 1.5 liter setiap hari. Janganlah sukat pula 1.5 liter habis. Bila rasa tekak, dahaga sikit, kering sikit, minum. Banyakkan minum air. Kemudian banyakkan berehat. Dan semua makanan yang nak dimakan mestilah yang suam. Jangan dibiarkan ia sejuk. Awas saudara. Itulah yang dilakukan di hospital. Rawatan kita boleh buat. Kalau kita kuarantin di rumah saudara ya. Jadi dalam keadaan sekarang ni, musim hujan sudah berdatang. Jadi kalau awas saudara, bila musim hujan, selalunya virus corona ini cepat merebak. Sebab dia bila suasana sejuk, dia berkembang. Kalau panas, dia cepat mati. Sebab itu kita kena sedut wap tu. Saudara, saya sati juga tengok di Melaka rupanya ada banjir kilat pagi tadi. Sungai Putat tengok airnya tinggi sampai ke tahap bumbung kereta. Jadi kalau ada banjir begitu, maka virus corona cepat merebak. Saudara, ya. Dan hari ini di Selangor ya, ada 1,650 kes baru. Dia perinciannya, ini saya beri keranciannya di Selangor saja dulu. Sebab Selangor yang paling tinggi, iaitu kawasan yang paling ketara itu kawasan Gombak. Terdapat 161 kes. Kawasan di Batu 70, di Batu, bahagian Batu ada 70, di Ulu Kelang 20, di Kuang 42. Di Rawang ada 27, di Setapak ada 2, di Hulu Langat. Tinggi ni Hulu Langat. Terdapat 394 kes. Mungkin Hulu Langat juga ada kilang di sananya. Ataupun dah dekat Pansun punya air terjun tu. 354 kes. Di Ampang ada 76 kes. Di Beranang ada 14 kes. Di Ceras. Ceras memanglah ada kilang sebenarnya. 112 kes. Di Hulu Langat 13, ada 13. Di Kajang. Di Kajang 137. Di dalam penjara Kajang ada 3 kes rupanya. Di Semenyih ada 39. Di Hulu Selangor ada 26 kes.
Di Ampang Pecah 1 kes, Batang Kali 1 kes, di Serendah ada 23 kes. Di Kelang ada 209 kes di Kelang. Jadi warga Kelang harus berhati-hati. Di Kapar ada 26. Tambah lagi di Kelang ada 183. Jadi artinya di Kelang ada 400 lebih tu. Di Kuala Langat ada 137 kes. Jadi tak payahlah nak pergi Berkelah ke di Morib dan sebagainya ya. Sebab di Kuala Langat 137 kes. Di Bandar ada 4 kes, Bandar Kuala Langat lah. Di Batu 11 ada, di Batu ada 11, di Kelanang ada 1, di Tanjung ada 12. Itu Tanjung 1. Tanjung 2 ada Tanjung 12-1 ada 22 kes. Tanjung 12-2 ada 3 kes. Di Teluk Panglima Garang, ini saya ingat ada kilang di sana tu, ada 96 kes. Di Kuala Selangor ada 43 kes. Di Bestari Jaya, kawasan ini berhampiran dekat dengan UiTM, apa semua tu dekat Ijuk lah tu dah. Di Bestari Jaya ada 4 di Ijuk. Tu dia. Ijuk ni saya ada kawan saya, Saudara Jamil Idris, dia tinggal di situ. Saudara Jamil, berhati-hati. Ada pelak bisan di situ di Ijuk ni, ada 22 kes. Di Jeram ada 8 kes, di Kuala Selangor ada 8 kes, Tanjung Karang ada 1 kes. Kemudian di Petaling, waduh, Petaling ni sampai 621 kes. Di Petaling. Di Bukit Raja ada 62, Damansara ada 183 kes. Di Petaling lagi ada 259 kes. Sungai Buloh. Sungai Buloh ni bukan Sungai Buloh Hospital. Sungai Buloh Hospital ribu lah ya. Tapi di Sungai Buloh, Pekan Sungai Buloh, ada 117 kes. Ini ada di Sungai Buloh ni banyak ini pekerja-pekerja warga asing. Kemudian di Sabak Bernam ada 6 kes. Di Bagan Nahkoda Omar ada 3, di Pancang Bendena ada 1, di Pasir Panjang ada 2, di Sepang, Sepang ada 53 kes, di Dengkir ada 38 kes, di Labu ada 7 kes, dan juga tambahan lagi di Sepang ada 8 kes. Sepang ni dia dekat dengan airport. Itulah gambaran yang kita dapat, yang saya perolehi daripada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Jadi saya berpesan pada warga Selangor, saya dah nyatakan tadi, lebih-lebih kawasan Hulu Langat, kawasan Petaling, kawasan Damansara, berhati-hati. Tak payah keluar rumah, duduk di rumah. Quarantine yourself. Saudara? Selamat nombor Allahu Akbar, nak kata macam mana man, itulah keadaannya. Baik, saudara. Usai laporan COVID-19, sebab itu bila saya bagi laporan COVID-19, banyak orang tak suka. Tapi saya merasakan saya harus bertanggungjawab dengan teman-teman semua. Ini untuk kita lockdown aja lah. Keadaan tak terkawal. Betul Cik Lat? Sepatutnya hari ini kita lockdown, total lockdown 21 hari. Sepatutnya begitu. Baiklah. Kita ikuti taskrah singkat sikit sebab maklum sajalah kawasan saudara-saudara kita di Palestin berhadapan dengan Dajjal ni, anak cucu Dajjal yang di sana tu. Menurut riwayatnya, Dajjal itu nanti akan berkata bahawa akulah Tuhan sekalian alam dan matahari ini berjalan dengan izinku. Apakah kamu bermaksud menahannya? Ini Dajjal ni, dia mengaku diri dia Tuhan. Dia katanya sambil ditahannya matahari itu sehingga satu hari nanti matahari berhenti. Lamanya 1 minggu ataupun 1 bulan. Ini kononnya lah kuasa Dajjal. Jadi setelah ditunjukkan kehebatannya menahan matahari itu, dia berkata kepada manusia, sekarang apakah kamu ingin supaya matahari itu berjalan? Maka manusia kata, buatlah. Maka ditunjukkanlah lagi kehebatannya dengan menjadikan satu hari begitu cepat berjalan. Menurut riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, akan keluarlah Dajjal kepada umatku. Kita ni umat Muhammad, saudara. Dan dia akan hidup di tengah-tengah mereka selama 40. Tapi tak disebut 40 hari ke, 40 tahun ke, 40 bulan atau 40 tahun tak tahu. Kemudian Allah SWT mengutuskan Isa bin Maryam. Yang kita percaya Nabi Allah Isa diangkat waktu The Last Supper, peristiwa The Last Supper di Baitul Muqaddis. Kemudian Allah SWT mengutuskan Isa bin Maryam yang rupanya seolah-olah Urwah bin Mas'ud dan kemudian membunuh Dajjal itu. Dan menurut ceritanya, setelah muncul Dajjal, hampir semua penduduk dunia menjadi kafir, yakni beriman kepada Dajjal. Jadi menurut ceritanya, orang-orang yang tetap dalam iman hanya tinggal sekitar 12,000 saja. Itu lelaki dan 7,000 saja wanita. Wallahu a'lam bishawab. Itu gambarannya kalau Dajjal dah keluar. Dan hari ini pun kalau kita tengok di sekitar Gaza, memanglah anak cucu Dajjal tu dah ada. Ya, Saudara Mustafa Hamid,
Saya memberi pencerahan sekadar yang termampu, saudara. Okey? Dalam saat begini, berniaga terus. E-commerce, jangan lupa hubungi Azhar untuk mendapatkan rendang tok ataupun baru bedal, produk ibunya. Azhar boleh dihubungi 011-330-41241. Berniaga, saudara. 9/10 daripada pendapatan itu yang baiknya datang daripada perniagaan. Jadi boleh berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Bahulu bedal ataupun rendang tok ibunya. Ia dah duduk rumah tak payah keluar. Tak payah pergi pasar. Sebab masih lagi boleh menggunakan khidmat pengantaran Grab ataupun Panda. Begitu juga boleh berhubungi dengan Siti Farehah 017-711-4300 iaitu untuk dendeng manis Siti Farehah. Inilah dua produk yang ada sekarang. Yang lain belum lagi yang masuk. Ya, saudara. Setakat itu saja e-commerce. Baik, saudara. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Saya tetap akan mengutarakan persoalan ini. Hari ini hari Isnin, tak tahu apa cerita lagi. Saudara. Dan saya perlu mengingatkan pimpinan kerajaan. Kalau berbelanja tanpa had, maka negara akan jadi bankrupt. Sebab itu kita minta supaya Parlimen diadakan persidangan untuk ada semak dan imbang. Lawa kita, man. Baik, saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah Reset Politics. Ini ada reset ni adalah penjajaran baru dalam politik, saudara. Sebelum saya memberi pencerahan, kita santuni dulu pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Kata Pak Nazil, Kak Nyonya orang Kedah pergi Kudangsang dengan Bang Syakir. Kukuh rumahnya tersergam indah, perabot usang harus disingkir. Ini beliau menegur UMNO ni. Rumah UMNO itu kukuh. Jadi perabot-perabot yang usang tu kena disingkir, buang. Orang yang dah tak boleh nak pakai dah. Hadir pun mereka, bukanlah kita tak nak mengingat jasa-jasa mereka, tapi perbuatan mereka, tindakan mereka selalunya merosakkan keukuhan, ukuah perpaduan sama ahli, dan mereka inilah yang membawa, mereka ini yang saya sifatkan sebagai parasit politics. Saudara, kata Pak Nazir lagi, kacang kelisa buah kerdas. Buah kerdas ni ulam, makan dengan nasi, buah kerdas warna coklat tu. Ya. Kacang kelisa buah kerdas dibeli Kak Timah di pasar Minggu. Kaya berkuasa terus menindas, miskin lemah tunduk terbelenggu. Ini yang beri kesedaran pada kita. Orang yang kaya ni, yang berkuasa, mereka terus menindas. Jadi kita yang miskin, yang lemah ini duduk terbelenggu. Bagaimanapun kita harus ingat bahawa kita ada Allah SWT, kita ada Tuhan. Baik, saudara. Sebelum saya meneruskan, peringatan. Jangan marah. Saya terpaksa menyatakan ini sebab teman-teman saya, peguam-peguam menghubungi saya. Jangan lupa. Bila tadi saya ada 3 orang peguam telefon saya. Berbual-bual tentang politik semasa semua. Dia kata, jangan lupa tu, bila you bagi pencerahan, mesti ingatkan. Ini kalau tidak nanti susah you nanti. Dia kata, okey. Jadi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube, maka adalah menjadi tanggungjawab anda semua di atas setiap syutingan yang dilakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen ataupun memuat turun balik melalui dalam YouTube ataupun dalam Twitter dan sebagainya. Kerana pihak saya tidak mampu untuk menyunting ataupun memantau kesemua tulisan. Jadi kalau saudara ada pandangan, boleh hantar kepada saya. Tak ada masalah, kita berkongsi. Cuma bagi saya pertama-tama sekali, bahasa mesti indah-indah. Gunakan bahasa kita sebab bahasa menunjukkan bangsa. Yang kedua, paling penting, we must agree to disagree. Saudara boleh melontarkan pandangan, saya boleh bersetuju dan saya juga boleh bersetuju, tidak bersetuju. Anda bila saya beri pandangan saya, saudara boleh bersetuju, boleh juga tidak bersetuju. Tak ada jadi tak ada hal. Jangan kita ingat bahawa mesti dengar cakap itu diktator ataupun cakap anda saya kena ikut. Itu juga satu sikap diktator. Tetapi apa yang saya santuni, itu PN gagal, itu betul Tuan Aman. PN gagal. Jadi apa yang ingin saya nyatakan bahawa bila kita menyantuni permasalahan, kita must agree to disagree. Jadi anda berhak untuk melantar pandangan. Saya berhak untuk menerima atau mendengar ataupun menolak.
Begitu juga anda berhak untuk mendengar ataupun menolak pandangan saya. Jadi jangan masuk dalam ni berdemak. Orang pun tak suka. Buat apa kita nak cari musuh? Secara dunia ni semakin hampir ke penghujung saya. Cuma saya biasa ini nukilan hati saya. So bila saya lihat Tan Sri Perdana Menteri, bukan saya nak mengkritik ataupun membenci beliau, tidak. Tetapi bila saya tengok, semalam Datuk Lokman dah bercakap. Ya, bila Tan Sri Perdana Menteri membuat pengumuman bahawa Malaysia akan menghantar bantuan 1 juta pelitup muka kepada rakyat Palestin. Jadi saya jadi terpempan. Mula-mula ni saya kata betul ke Datuk Lokman bercakap ni? Bila saya cek, betul. Jadi persoalannya, apakah setakat ini sahaja pemikiran kita? Yang rakyat tak, dia sana dia bukan mikir soal diserang oleh COVID-19. Dia tengah berperang dengan bom. Dia berperang dengan ledakan peluru. Jadi yang mereka perlukan adalah makanan. Mereka perlukan ubat-ubatan. Jadi daripada hantar ini pelitup muka, bagi pada saya hantar ini pampers lah lebih baik untuk anak-anak, untuk wanita ke mak. Nah, kadang-kadang become joke. Saya tak tahulah sebab kalau dia pengumuman itu dibuat dan disiar oleh ini media antarabangsa, jadi mereka akan tertawakan kita. Kenapa Perdana Menteri boleh berfikir begitu? Tak payah sebut. Kalau betul-betul nak hantar ini pelitup muka, diam-diam kita hantarlah. Macam mana kita hantar duit ini disebut pelitup. Jadi orang kata the peoples of Israel ataupun the Palestinian need the aids. Itu ubat-ubatan, makanan, wang, bukan pelitup. Kita semua rakyat perlukan pelitup. Itu masalahnya. Sebab itu apabila ini pimpinan PAS pula ini bercakap ini, kita dengar Tok Lobai bercakap, maka disantun oleh Timbalan Presiden Amanah, Saudara Salahuddin Ayub. Dia kata duta khas ke Timur Tengah ni katanya sudah jadi seperti nelayan yang kelihatan lautannya sudah hilang. Kesian katanya. Secara juga masih lagi tentang Palestin, kita mendengar tadi baru Menteri Luar Datuk Seri Syamudin Hussein membuat kenyataan. Jadi Datuk Syamudin menyatakan bahawa beliau mendesak OIC supaya segera mengeluarkan kenyataan tegas terhadap keganasan Israel. Sebenarnya malam besok saya akan menyantuni banyak isu tentang kumpulan dua puak parti dalam Palestin sendiri pada berbalah antara kumpulan Fatah dan kumpulan Hamas. Ini cerita sebenarnya siapa pengkhianat, siapa parasit. Cuma kerana malam ini kita banyak panjang sangat nanti tu tak sempat. Jadi saya pilih untuk malam besok saya beri pencerahan tentang apa yang berlaku di kalangan kumpulan Hamas, kumpulan Al-Fatah. Fatah ini dulu dipimpin oleh Yasir Arafat yang dibunuh oleh warga Palestin sendiri. Saudara. Jadi bila saya dengar Datuk Seri Syamudin mengatakan dan mendesak OIC segera mengeluarkan kenyataan tegas terhadap Israel, jadi bagi saya lah lebih baiklah saudara desak abah kau Tan Sri Perdana Menteri itu buka parlimen. Itu lebih penting. Dalam parlimen itulah akan dibincang. Macam dulu-dululah zaman Tun Abdullah dulu, kita ada berhadapan dengan masalah. Begitu juga di Gaza. Jadi kita bincangkan benda kedua dalam parlimen dan akhirnya semua ada di parlimen, satu suara, satu nada. Barulah jadi satu kenyataan ini ketetapan Malaysia. Bukannya macam mana tiba-tiba sekarang ni lebay PAS tu dia kata kita bersikap berkecuali. Pula dah. Mana boleh berkecuali? Kalau warga bangsa seagama dengan kita dikeronyok, darahnya dihirup dengan rakus oleh Zionis, mana boleh berkecuali? Patutnya buka parlimen, kita berbincang, kita bincang semua ahli parlimen. Dan saya yakin semua ahli parlimen akan buat kutukan. Dan suara ahli parlimen ini adalah suara Malaysia. Dan kita hantarkanlah mesej itu kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kita hantarkan mesej kita ini kepada negara-negara OIC. Cuma semua satu saya nak ingatkan Datuk Seri Syamudin, kalaulah beliau pula dikirimkan ke Gaza nanti, jangan pula menyuruh dalam bilik hotel. Dulu masa kita bermasalah dekat Lahad Datu tu, sampai sudah sembunyi takut duduk di bilik hotel, mendengar bunyi letup bom saya terus cari lubang, terjun dalam lubang, menangis dengan ketua polis negara waktu itu. Tak apalah, itu kita cerita kemudian lah ya. Jadi yang lebih tiba-tiba Perdana Menteri semalam mengatakan beliau bercakap dengan pemimpin Hamas iaitu saudara Ismail Haniyah
Itu Ketua Biro Politik Hamas. Katanya lah. Mengikut kenyataannya, dia kata semalam saya telah menerima panggilan telefon daripada saudara Ismail Haniah, Ketua Biro Politik Hamas yang berada di Semenanjung Gaza. Ini kenyataan Perdana Menteri. Dan beliau memaklumkan situasi semasa di Palestin, terutamanya di Gaza. Saya amat terkesan mendengar perkabaran berhubung keadaan masyarakat Islam di Palestin, khususnya Semenanjung Gaza. Tapi dalam waktu yang sama, tular pula berita di media sosial mengatakan bahawa saat itu Hussein Haniah ni berada di Doha. Kerana waktu itu beliau menyampaikan ucapannya, menyeru agar dunia segera campur tangan dalam konflik. Dia berada di Doha, bukan di Gaza. Jadi kita nak tanya, Tan Sri bercakap dengan siapa sebenarnya tu? Ini masalah sebenarnya, tapi tak apalah, kita put aside lah. Sebab di Palestin ni, saya ada dapat kiriman ada sahabat saya, saudara Aziz Zahari. Dia memanglah pemerhati kadang tentang konflik politik antarabangsa. Dia kata, mengikut laporan Al Jazeera, situasi di Palestin ni ada hikmahnya apabila meletupnya peperangan ini kepada Joe Biden. Dan juga mereka sedang merancang menghadapi two-state solution. Dalam waktu yang sama, ia juga melibatkan tentang penjualan, pasaran senjata, iaitu antara Rusia, Amerika. Jadi apabila Erdogan membuat keputusan berbaik dengan Rusia, tentulah maka Erdogan akan membeli senjata-senjata perang daripada Rusia. Sebab itu Rusia pun lebih memihak kepada Erdogan. Jadi artinya, apakah kita mahu menjadikan Gaza, apakah kita mahu menjadikan Baitul Muqaddis itu, Palestin ini sebagai medan pertempuran dan medan percubaan senjata antarabangsa. Kerana Israel akan menggunakan senjata daripada Amerika, akan menggunakan senjata yang dibeli daripada negara-negara barat yang lain, daripada England. Dan apakah bila Erdogan mempertahankan Gaza bersama dengan Hamas, bersama dengan warga Palestin, maka beliau akan menggunakan senjata-senjata yang dibekalkan oleh Rusia. Jadi akhirnya jadilah medan pertempuran untuk kuasa besar menguji senjata mereka. Mayang-mayang dia cakap dengan saka, tak tahulah saya. Tapi bagi saya keadaan sekarang ni kita tak mahu. Kita adalah warga cinta damai. Sejak pada zaman Tun Razak lagi mewujudkan kita, sentiasa Tengku Abdul Rahman lagi, kita mahu supaya perdamaian. Tetapi kita tak mengiktirafkan two-state solutions, iaitu dua negara, yang kita mengiktirafkan negara Israel dan negara Palestin yang dibedah dua oleh kuasa barat. Ini kita tak setuju. Yang ini saya harap Tan Sri Presiden, Tan Sri Perdana Menteri kena ingatlah tu. Jadi malam esok saya akan ulas. Sebab hari ini saya ingin menyantuni tentang keluhan petani. Petani kita, jadi kita bercakap luar negeri, tapi di dalam negeri kita tak jaga. Petani kita di Kedah, hari ini saya nak tiru dalam bahasa dia. Bahasa yang digunakan dialeknya adalah dialek dalam bahasa Kedah petani. Ataupun Kedah Arab, Kedah Siam. Saya kira yang mengantar dalam WhatsApp itu, beliau mungkin tinggal sama ada di Jerlun ataupun di Kok Dian. Jerlun ataupun Kok Diang. Jadi saudara dia kata, ini ayat ya saudara, cuba saudara dengar betul-betul. Hujan panas aku hantam, aku tak kira. Pulun ni, musim panas merelap macam mozaik. Aku mengalah bendang. Aku pulun, aku nak merebut masa. Sebab lah ni dah bulan 6. Tak berapa hari dah masuk bulan 6 ni, masa ni suntuk. Bunyi-bunyi dia pahabak, benih padi. Benih tak ada. Kita nak merebut bukan pasal apa. Kita nak merebut nun musim kedua. Nak mai kemarau. Kalau mai masa tu, mana ada buah. Hampa ni pegawai-pegawai pertanian fikir guna kepala otak. Apa? Jangan duk kira perut hampa je. Kalau hampa, kena bagi elok-elok. Jangan nak susahkan orang. Dulu duk elok kedai Cina duk jual. Elok hampa ambil alih. Bila hampa ambil alih, cubalah buat cepat-cepat. Bagi urus elok-elok. Hampa buat menatang kepala bapa hampa apa. Esok kalau mai padi tak jadi, geng-geng duk buat bendang ni. Kalau hasil tak jadi, hampa kata kami petani ni malas. Petani ni tak mau buat kerja. Petani buat kerja main-main. Kepala otak hampa. Atok mai elok-elok lah. Sampai mai benih. Ni hampa duk tahan ni. Kepala natang apa? Hantak mai lah orang nak guna.
Ni tengok kalender. Tengok tarikh. Lah berapa hari bulan. Dah kalau apa ni, kok kawasan belah Padang tu, depa dah mada. Dia ada tali ayak. Kawasan mada. Kami ni kawasan kerajaan langit. Punya ayak. Ayak main langit. Hang tahu tak? Hang kepala otak hampa ni fikir apa? Ni, kita buat kerja nak makan. Kita buat kerja nak cari duit. Tapi nak buat macam mana? Faktor cuaca. Kalau kemarau, kita terima. Kalau mai banjir, kita terima. Kerana tu kita kena pulun, kena kerja cepat-cepat. Kena buat kerja laju-laju. Itu tarikh, itu ikut musim. Hambui mak, hampa ni. Hang ni, teruk sungguh. Ni tabuk bulan 6, kerat bulan 9. Ayak bah mai pula bulan 10. Bulan 11, banjir. Padi tenggelam. Lepas tu mai bulan 12. Masuk bulan 1, kemarau. Amboi mak, hampa ni awak lagu tu. Kalau kita ni geng petani buat benih sendiri, hampa kacau. Hampa kacau nak tahan subsidi sana, nak tahan subsidi sini. Lah ni duk harap benih hampa lah ni duk buat hutan kerang. Bendang aku lah ni jadi hutan kerang. Naik rumput. Ni siapa nak handle ni? Padi benih ni. Hampa pikir lah. Duk kira lah tengok pikir. Tuhan duk bagi otak. Bagi akal. Hampa pikir lah tengok. Amboi mak. Hampa bulan-bulan gaji ribu-ribu. Kami ni tengah panas merelit. Tengah hujan. Hantar mai benih. Benih kami nak tabuk ni. Nak tahu menentang apa? Itu adalah cita rasa hati petani yang sudah marah sangat-sangat. Di Bendang saya yakin sama ada jerun atau di Kok Diang. Ataupun di hutan kampung lemaknya. Ya, sebab mereka tidak mempunyai tali air. Jadi waktu sekarang ni ada air sebelum sampai musim banjir. Jadi mereka-mereka pegawai kerajaan ataupun pegawai mata yang jaga benih padi ni hantarlah segera. Jangan sekarang ni mereka nak tunggu benih. Di saat kita sekarang ni bersama kesusahan. Saya dah bercakap berkali-kali, kita tidak mempunyai food bank ataupun bank makanan. Jadi saya bila baca begitu, saya cuba nak ketawakan, saya nak dialogkan supaya dapat kita ketawa, supaya jangan kita sampai amarah yang bukan-bukan. Sebab kenyataan pertubuhan persaudaraan pesawah Malaysia, dia mendakwa memang berlaku masalah kelewatan benih padi. Hingga menjejaskan musim tanaman baru ke atas sebahagian besar petani. Kesian mereka. Petani ini. Pengurusi pesawah Fuad Yaakob berkata pengedar tunggal benih iaitu Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas masih gagal membekalkan benih padi sah ke sebahagian besar kawasan tanaman di Semenanjung. Rupanya bukan hanya di Kedah, mungkin juga berlaku di Perlis, mungkin juga berlaku di Perak, mungkin berlaku di Tanjung Karang, di Selangor. Mungkin juga berlaku di Kelantan. Jadi anda yang duduk di Nafas, betul lah petani kata hampa duk gaji ribu-ribu. Itulah keadaannya. Sebenarnya sekarang saudara, kemarahan rakyat sudah semakin meningkat. Bukan hanya di kalangan warga kota yang hari ini tak ada pekerjaan. Yang hidup makin terus terhimpit dengan kenaikan harga barang, duit tak ada, sumber pendapatan tak ada, pekerjaan tak ada, ekonomi mengelunsur, merudum, runtuh. Dan petani-petani di kawasan desa, nelayan-nelayan di kawasan pesisiran pantai, mereka tidak mempunyai bot besar. Jadi mereka nak ke laut. Dulu zaman Kerajaan Barisan Nasional, waktu dipimpin oleh Datuk Seri Najib, ada subsidi untuk nelayan, bagi minyak, bagi bot, bagi pukat. Apakah ini masih diteruskan lagi? Saya tidak yakin ada. Bagaimana dengan peladang-peladang? Betul lah harga kononnya hari ini, harga kelapa sawit naik, apa semua. Adakah baja diberikan pada mereka, subsidi baja? Dan tugas kerajaan sebab setiap penghasilan mereka itu kerajaan juga yang akan mendapat hasilnya dari sisi cukai dan sebaiknya. Saudara Saleh Umar, terbaik zaman Barisan Nasional. Betul Saudara Saleh, ini keadaannya. Sebab waktu kerajaan UMNO Barisan Nasional, kita menyantuni semua aspek. Bukan hanya bagi golongan-golongan teknokrat, tetapi golongan petani, golongan peladang, golongan nelayan, semua disantuni. Buruh. Begitu juga pemandu-pemandu teksi, e-hailing. Ini tidak. Saya dah tak naik taksi, tak naik Grab dah 3 hari duduk kuarantin diri. Sebab Selangor ni banyak takut sangat COVID ni. Kalau tidak, kalau saya naik, mestilah.
Mereka akan meluahkan perasaan kekecewaan mereka. Terpaksa lah kita suruh mereka buka parlimen, Izzuan alias. Memanglah kita mahu supaya parlimen buka. Nak cakap pasal rakyat. Kita bukan soal nak jatuhkan sesiapa. Rakyat menuntut, berkali-kali saya katakan. Rakyat menuntut parlimen diadakan supaya suara rakyat, masalah rakyat dapat dibentangkan. Supaya menteri-menteri yang telinga kuali itu dapat dengar sebenar-benarnya. Ini masalah. Ni sekarang ni Menteri Pertanian. Duk sibuk dengan sigar je. Apa cerita ni Ronald Kennedy? Memanglah mungkin di Sabah tak ada sawah macam mana di sini. Anda bertanggungjawab. You sebagai menteri. You kepala dalam Kementerian Pertanian. Bersama dengan anda timbalan. Ada ketua pengarah. Ada KSU. Kemudian ada nafas. Pengurusi nafas. Chairman nafas. Yang gaji beribu-ribu. Kenapa anda sanggup menzalimi kaum petani? Ini yang saya marah. Rakyat terbeban. Tidak adakah perasaan? Tolonglah. Jadi saya harap masalah benih ni dapat diselesaikan. Saya dapat kiriman daripada seorang peguam. Dia hantar pada saya. Ini bukan bohong-bohong cerita. Dan bila saya lepas, saya tengok memang bendang dia tu luas. Selaut mata memandang. Tapi tak ada apa. Jadi bila sawah padi itu, dia kosong begitu, maka itu dia kata nak buat tempat apa? Benih kerang. Bukan kerang pun, kerang-kerang apa semua, rumput-rumput. Dan hari ini sebenarnya saya mendapat pandangan daripada teman yang berada di pejabat PMO. Ada, bukan kita tak ada kawan. Sumber-sumber saya pun ada. Dia memberitahu bahawa mereka pun telah pun mengingatkan orang keliling yang bawa Perdana Menteri dan beberapa menteri tentang kemarahan rakyat yang semakin meningkat. Dan mereka mengharapkan bahawa kerajaan dapat mengubah strategik dan meningkatkan usaha. Tapi menurut sumber itu, kerajaan gagal berkomunikasi secara berkesan dengan rakyat. Mereka hanya bergantung pada data, bukan pada kisah benar. Terutama lagi mengenai rakyat yang menderita kesan daripada COVID-19. Ada beberapa kebenaran yang sukar, tapi perlu diketahui oleh Perdana Menteri. Apakah Perdana Menteri tak tahu masalah ini? Dan saya yakin masalah petani juga tidak dibentangkan pada Perdana Menteri. Kami telah sampaikan mesej itu. Tapi katanya sekiranya kita ambil perhatian, kerajaan mungkin tidak dapat melawan kemarahan itu. Memang amarah rakyat sekarang ini berapi-api. Bukan sikit-sikit. Semua kata kebanyakan pemimpin sebenarnya mereka pun menyedari. Tapi dah terlambat untuk meredakan kemarahan amarah rakyat. Walaupun masih ada harapan kerana mereka berada dalam kerajaan, dan kebanyakan mereka sebab itu mereka minta supaya ditunda. Jangan diadakan pilihan raya tahun ini. Ketakutan mereka, kalau adakan pilihan raya tahun ini, maka mereka huyup. Jadi beberapa orang ahli parti juga tidak senang dengan cara Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negara. Ahli parti dia sendiri pun. Jadi mereka seolah menyerah kepada semua orang tanpa memikirkan akibatnya. Sebab kerajaan tidak boleh terlalu bergantung pada analisis data yang digunakan oleh pakar-pakar untuk mengukur sentimen rakyat. Ini yang jelas, sebab itu saya katakan kenapa kena turun ke lapangan. Ini tidak berlaku begitu. Perdana Menteri telah dimaklumkan bahawa rakyat berkali-kali, macam saya katakan, rakyat mahukan pertama sekali adalah keselamatan. Yang kedua, rakyat mahukan pekerjaan. Kalau orang Cina dia kata boleh cari makan. Dan peningkatan ekonomi. Kemudian rakyat mahukan supaya dapat sekolah dapat dibuka semula. Supaya anak-anak dapat pelajaran. Itu aja permintaan rakyat. Bukan lebih daripada itu, bukan nak minta duit ratus-ratus juta. Tak ada. Jadi sebab itu, kesan daripada itu sekarang ni, kesan daripada itu, hari ini, akan berlaku reset politik. Dan saya dapat tahu, saya dipahamkan, bahawa gerakan ledakan pertama ini mungkin akan berlaku di Sabah. Dia tidak akan mengadakan demonstrasi. Tetapi, besar kemungkinan, kerajaan negeri Sabah sekali lagi akan tumbang. Kali ini. Apabila parti warisan akan memperoleh beberapa orang ahli parlimen, ahli Dewan Negeri daripada parti Perikatan Nasional untuk melompat masuk dalam parti warisan. Saudara, jangan lupa je kerana secara sikit latar belakangnya, Barisan Nasional ini dianggotai oleh Parti UMNO, PBS, UPKU dan PBRSS dalam keputusan pilihan raya 2018 cuma menang 29 kerusi.
Mana kata Pakatan Harapan dianggota oleh PKR dan DAP bersama-sama Warisan Sabah juga telah menang 29 kursi. Jadi itu pilihan raya dia yang ke-14 dulu. Sebuah lagi parti itu Star Sabah menang 2 kursi. Masa itu di Sabah dia cuma ada 29 68 campur 2 70. Hari ini ada 71. Jadi dalam pilihan raya yang lalu, bagaimanapun Parti UPKO telah bertindak keluar BN dan menyokong Parti Warisan Sabah. Menyaksikan Barisan Nasional telah berkurangan jadi menjadi 24 kursi. Manakala Pakatan Harapan punya 34 kursi sekaligus membentuk kerajaan negeri. Pertukaran parti berlangsung lagi apabila 16 daripada 17 adun Barisan Nasional dan UMNO telah keluar daripada parti menyertai Warisan, UPKO dan Bebas. Kemudian pada April 2019 pula Bersatu telah melebarkan sayapnya ke Sabah dan menarik sebilangan adun Bebas bekas UMNO menyertainya. Dan pada tahun 2020 telah berlakulah kemelut politik yang menyaksikan Sabah terkesan. Perikatan Nasional yang menggabungkan UMNO, Bersatu, PBS, PBRS mendakwa telah mempunyai majoriti kursi DUN Sabah. Walau bagaimanapun, yang di-Pertuan Negeri Sabah bersetuju membubarkan DUN selepas dipohon oleh Ketua Menteri. Gabungan Rakyat Sabah secara rasmi membentuk kerajaan negeri yang baru di Sabah selepas memenangi 38 kerusi daripada keseluruhan polisi yang ada. Jadi dalam keputusannya, pilihan raya yang lepas, Warisan dapat 29 kursi. Saudara, Perikatan Nasional cuma dapat 17. Barisan Nasional, terdiri daripada UMNO, ada 14 kursi. Setelah dikhianati oleh parti PBM. Jadi UMNO, Barisan Nasional ada 14, Perikatan Nasional ada 17. Tapi Warisan ada 29. PBS ada 7 kursi. UPKO ada 1 kursi. Bebas ada 3 kursi. Jadi jumlahnya 73. Sekarang ini kalau 29, saya dipahamkan terdapat 13 ahli Dewan Undangan Negeri di Sabah akan menyertai Parti Warisan. Sebab itu kalau saya lihat dalam beberapa kiriman, saya tengok dalam internet dan sebagainya bahawa PBS telah pun bersetuju untuk bersama-sama dengan Warisan. Kalau ini berlaku, maka berlakulah political reset yang kali ketiga. Jadi artinya political reset ini akan berlaku di Sabah terlebih dahulu. Jadi saya lebih jelaskan pelan-pelan supaya saya cakap dengan nada yang kuat. Sabah akan mendapat kerajaan baru, iaitu Warisan dan beberapa pertubuhan, dan waktu inilah UMNO diuji. Dan dalam keadaan begini, apabila kita, ahli-ahli UMNO dah bagi tahu, di perangkat akar umbi 145 bahagian suruh tarik keluar daripada PN, Kerajaan Perangkatan Nasional. Jangan lagi bersama dan bersekongkol dengan parti perbumi. Tapi masih lagi Majlis Tinggi belum lagi membuat kata putus untuk menarik sepenuhnya sebab bagi alasannya sehingga bulan Ogos, 1 Ogos nanti. Jadi besar kemungkinan Sabah akan mendahuluinya. Jadi dalam keadaan begini saudara, hala tuju politik negara kita bertambah celarut. Nah ini keadaannya. Sebab itu sekarang ni macam saya katakan bahawa amarah rakyat kepada Kerajaan Perikatan Nasional sudah tak mampu nak dibendung. Di mana-mana saja, saudara pergilah, beradalah di mana saja, bercakaplah soal politik negara. Malahan hari ini kebanyakan mereka tak mau bercakap lagi soal politik. Jangan bicara soal politik, kami mau bicara soal perut kami. Tak dapatlah sekarang ni. Sebab itu akan berlaku jajaran baru. Jajaran baru pembentukan kerajaan besar kemungkinan. Saya tak dapat lagi berjumpa dengan Presiden UMNO, dengan pimpinan UMNO, nak bergerak pun tak boleh, telefon tak berangkat, nak buat macam mana. Tapi bagi saya berkeyakinan akan berlaku jajaran baru. Macam mana saya katakan apabila UMNO diasak sebegitu teruk. Sebab itu saudara boleh dengar bahawa ada kalangan menteri dalam UMNO pun sudah mula goyang. Sebab itu mereka sekarang ni siapa dulu. Sabah terkenal dengan lompat-melompat. Betul. Secara Fazila Abdul. Betul. Sabah mereka dah rasa, sebab mereka dah bosan. UMNO dia kata, sebab jangan lupa saudara, kalau UMNO Sabah buat keputusan, UMNO Semenanjung tak boleh campur. Tak boleh tahan.
Sebab mereka telah pun diberi otonomi. Kita pulang pada bermukta. Dan UMNO mempunyai kursi bukan sikit saudara. Tak usah ramai lah. UMNO ada 14. 10 saja melompat. Kalau 10 melompat dengan 29, dia dah 39. Tapi yang saya dapat, penjelasan yang saya dapat tadi, iaitu 29 daripada warisan, 13. Dari mana saya tak tahu. Tapi katanya sudah cukup numbers. Dan Datuk Syafie Apdal akan menghadap Ketua Menteri. Dan kali ini tentulah tidak akan berlaku pilihan raya. Sebab bila dah cukup number, maka gugurlah. So, Datuk IGG tumbanglah. Tumbangkan PN pilihan raya. Ini di negeri Sabah, mereka sudah memperlihatkan bahawa mereka tidak lagi mahu bersekongkol dengan Perikatan Nasional. Mereka tidak lagi mahu bersama dengan Parti Peribumi. Dan jika ini berlaku, Izzuan, autonomi, betul. Jadi jika ini berlaku, pilihan raya akan datang. Sebab itu penasihat-penasihat Yang Amat Berhormat Tan Sri Perdana Menteri, mereka sudah semakin gusar melihat kebangkitan rakyat. Dan ini apa yang berlaku di Sabah bukan berlaku oleh pimpinan politik saja. Sebab bila mereka balik ke kawasan, orang Sabah ni, kenapa bah? Apa yang kita dapat bah? Sokong. Masih lagi enggak ada kerja bah. Masalah terus, ekonomi teruk. Kita tunjuk sama ini Semenanjung macam mana Sabah membuat keputusan dalam politik. Ini besar kemungkinan berlaku. Saya cuba menghubungi saudara Musli Oli. Tak dapat lagi. Kalau saudara Musli Oli dengar saya menceramah malam ni, tolong hubungi saya sebab saya nak tahu perkembangan terbaru. Maka Syafie Apdal sekali lagi, saya Izzuan Elias, betul. Sebab dia memimpin Parti Warisan. Sebab dia merasakan bahawa hak dia dirampas begitu saja. Jadi pejuang Islam, minggu depan lah, sebab total lockdown akan diumumkan oleh Perdana Menteri. Well, total lockdown tak total lockdown dari segi politiknya, maka Parti Warisan akan kembali berada di anjung kuasa di Sabah. Dan ini adalah indikator menyatakan bahawa rakyat sudah. Pasti kali ini tindakan yang dulu tu mereka marah. Tapi tindakan kali ini akan disokong. Ya Wan Azmi, Sabah boleh bah. Saya rasa kali ini rakyat akan menyokong apa saja tindakan yang dilakukan oleh warisan di Sabah. Saya berkeyakinan. Sebab apa? Sebagai memorandum kemarahan rakyat. Saya sebab dia, saudara Mi Komo. Terbaik Sabah. Babai bunga. Sebab ini gambaran yang saya dapat, saudara. Sebab itu saya kata political reset akan berlaku. Dan jika ini berlaku, saya tahu. Harun Anwar, Sabah je bah. Hamba ilahi, terbaik orang Sabah. Kalau saya tengok dari kiriman yang saya dapat, begitu keadaannya. Dan kalau kita melihat perkembangan-perkembangan terbaru ini juga adalah merupakan satu indikasi kepada suasana political reset yang akan berlaku. Dan saya nak bagi peringatan pada teman-teman kita. Warga PAS Perangkat Akar Umbi, jangan risau. Lebay-lebay anda juga akan dibungkuskan oleh rakyat. Kerana ahli PAS juga di Perangkat Akar Umbi mereka sudah bosan dengan tindak tanduk tok-tok lebay yang di atas tu. Jadi mereka sudah hilang ketayap. Dah tak ada dah lagi nak bercakap soal membangun bersama Islam. Apa saja yang diunjurkan oleh pimpinan di anjung kuasa Sri Perdana, mereka kata bagus, baik. Malah hari ini, bila kita dengar, besok saya akan ulas tentang apabila Tuan Guru Haji Hadi, dia kata bahawa Malaysia harus berkecuali dalam konflik yang berlaku di Kamazari, kuasa negeri. Betul? Berlaku konflik di Timur Tengah. Sebenarnya banyak orang bertanya, kalau itu berlaku, apakah kerajaan pusat boleh campur tangan? Nak campur tangan macam mana? Mereka mempunyai otonomi. Dari segi kepartian, dari segi parti, dari segi UMNO tak boleh tahan. Yang ini, Majlis Tinggi UMNO tak boleh usik, Presiden UMNO tak boleh nak cakap apa, pimpinan UMNO tak cakap apa. Kalau Bomotar cakap, dengan ini kami tukar. Kami tidak lagi mahu sebab kami tahu rakyat marah sama kami. Sebelum rakyat baling kami dengan teruk lagi, maka kami tukar bersama dengan warisan. Ini akan berlaku. Sebab itu dulu saya dah bagi tahu. Sebenarnya Kerajaan Perikatan Nasional pada peringkat awal mendapat dukungan yang baik. Apabila HGG dilantik sebagai Ketua Menteri, memang dapat dukungan yang baik. Rakyat mengharapkan ada perubahan. Tapi dah tak ada perubahan. Nak buat macam mana? Tukar lagi. Itu keadaan.
Tak jadi Datuk PBS. Itu PBS buat kenyataan, PBS cuma ada 7 kursi. PBS, dia buat kenyataan betul, saya setuju. Memang kata tak jadilah begitu, Maximus kata begini. Jangan lupa Bawang Mukhtar. Kita ada 14 kursi. Kalau 14 campur dengan 29, 33 kursi. Bye-bye. Dan ini signal nak dihantar ke ibu pejabat di Menara Dato' On. Ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Negeri Sabah mau menyatakan sesuatu kepada Kuala Lumpur. Ya, Assalamualaikum. Jangan marahlah. Jangan marah saya. Saya beri pencerahan. Saudara nak marah saya buat apa? Dapatan saya bukan mengadu domba. Saya bukan nak memfitnah. Dapatan saya, ini yang saya dapat. Bila saya tengok dia, saya dah 3 hari dah cerita ni sebenarnya. Tadi saya berhubung lagi dengan Ibu Pejabat UMNO. Betul ke tak betul? Mereka pun tak tahu keadaan. Sebab, kena ingat, UMNO Sabah mempunyai kuasa otonomi. UMNO Federal tak boleh campur tangan. Kalau itu mereka lakukan. Dan ini dapatan, saya hanya memberi peringatan. Janganlah salahkan saya. Rizal Yusof tu, doa saya. Mereka berdoa, rakyat sebenarnya rakyat berdoa. Saudara Syam Yusof, terbaik orang Sabah. Ini saya bukan mahukan suasana berlaku. Kita mendoakan supaya ada peace in the political stability. Kita mengharapkan negara kita mempunyai suasana politik yang tenteram. Tetapi bila pimpinan tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Saya tak tahu apa dijanjikan sebab masa pilihan raya kecil di Kimanis memang saya turun ke Sabah. Saya berjumpa dengan warga Sabah. Ada 3-4 tuntutan mereka. Tapi ternyata Datuk Al-Amin dalam keadaan yang gusar. Kerana mereka tidak mendapat apa yang mereka minta. Bukan jawatan. Sebab itu saya pernah bercakap dengan Datuk Al-Amin sebagai ketua pemuda di Sabah. Dia kata, kita minta bukan jawatan, bah. Bukan diri saya yang dipentingkan. Saya tidak penting, tapi rakyat Sabah. Sebab itu saya katakan betul. Kerana di Sabah macam mana di Kelantan. Bekalan air tidak sampai, tidak ada. Maka rakyat Sabah terpaksa menadah air hujan. Tong-tong biru penuh. Kalau saudara pergi, biar saya repeatkan lagi. Pengalaman saya berkunjung ke Kimanis. Kimanis ini letaknya lebih kurang dalam 20 minit, 15 minit saja daripada Kota Kinabalu. Pembangunan Kota Kinabalu besar, tapi rakyat melihat dengan hati yang cukup hiba bahawa bekalan air pun tak sampai ke kawasan Kimanis. Ini pilihan raya yang lepas saya pergi. Dan janjinya bahawa Parti Pribumi berjanji, ada pimpinannya, bahawa masalah air ini akan diselesaikan, masalah prasarana. Begitu juga mereka melihat bagaimana unjuran yang dibawa oleh Datuk Seri Najib untuk mewujudkan Pen Borneo daripada Sarawak sampai ke Sabah, Lebuh Raya. Tak ada terlaksana, tak berjalan, tak bergerak. Jadi mereka kecewa. Sebab itu, mereka sudah mula membuat tuntutan yang bukan-bukan. Sebenarnya saya dapat juga ada tuntutan. Kiriman yang ini keluar di media sosial di Indonesia. Ini bahaya kalau mereka bertindak begitu. Sampai ke peringkatnya, kalau mereka tak dilayan juga, mereka nak membatalkan perjanjian 1963. Saya kata tak boleh benda itu berlaku. Tak boleh sebab dalam pembentukan Malaysia ada termeterai, tak boleh nak buat apa dah. Tapi sebab itu sekarang ni, jalan paling mula, mereka mau menunjukkan bahawa di Kuala Lumpur kena tahu. Mereka juga mau menjadi seperti Sarawak. Di Sarawak, sebab itu UMNO tidak mewujudkan UMNO di Sarawak. Di Sarawak tak ada UMNO. Kerana di Sarawak mereka kata, jangan kacau kami Sarawak. Saya ingat lagi waktu saya berbual dengan Datuk Hanifah Aman. Satu ketika dahulu. Bila beliau berbual-bual dengan Tan Sri Tun Paduka Taib Mahmud, dia kata, you all Sabah menentukan calon anda adalah Putrajaya. Kami Sarawak yang menentukan setiap calon, setiap perancangan di Sarawak adalah Putrajaya. Itu ibu negeri di Sarawak. Sebab itu sekarang ni warga Sabah sudah mau melakukan sama. Kami akan melakukan apa yang kami mau di Sabah. Sebab tuntutan mereka tidak dilayan. Permintaan pembangunan di Sabah tidak berlaku. Mereka tahu, mereka melihat wang diambil, wang daripada negara ini digunakan. Katanya COVID, tapi Sabah mengalami COVID yang begitu teruk sekali. Mereka berusaha sekarang. Sebab itu, Alhamdulillah, Sabah sudah berkurangan. Hari ini dapat lebih kurang 60 saja, dah mula melusut. Artinya, warga Sabah berusaha. Akur dengan apa saja yang diarahkan oleh pimpinan daripada Kuala Lumpur.
Tetapi kehidupan mereka tidak disantuni. Rakyat semakin teruk. Tidak ada bantuan. Bantuan tak sampai. Ini keadaannya. Mereka marah. Mereka bekerja. Nak keluar duit daripada kumpulan wang sebenar bekerja. Tak dapat sepenuhnya. Minta supaya moratorium. Ahli-ahli parlimen daripada Sabah juga menuntut. Tak dapat terlaksana. Jadi mereka marah. Kerana itu, kami di Sabah katanya tidak mau lagi pusing belaka abah. Apa cara pun bahawa Sabah kali ini akan menentukan. Biarlah Sabah memulakan gerakan reset politik yang akan mendatang. Kita sambung lagi malam esok berbicara tentang reset politik Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia. Selamat malam.